Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima uqlika wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq wal haqq wal dina sirata mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita terus merapatkan syukur kepada Allah. Terutamanya kita masih diberi kesempatan dengan nikmat yang besar, nikmat Islam dan iman. Yang hormati pengusi dan jawatan kuasa Surau As-Salihin, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para jamaah, ahli karya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kebetulannya tuan-tuan gerhana bulan. Dapat sama-sama kita menunaikan salah satu perkara tuntutan, tanda keimanan, ketakwaan kita, tanda akhlak sebagai hamba. Jarang tuan-tuan orang nak buat. Kita kebetulan pula malam ni kita buat maulid kan. Dan berapa ramai lagi yang tak buat. Saya cakap macam ni tuan-tuan, kita ada anak, ada bini, ada keluarga, ada masyarakat tuan-tuan. Jadi kalau dengan apa yang nampak pada hari ni kan, kalaulah kita dekat dunia ni, kita ada yang menilai kita, agak-agak berapa persen markah yang kita dapat dalam konteks umat Islam dalam negara kita. Saya cakap ni tuan-tuan, zaman kebangkitan kita menilai. Tadi sebut dalam khutbah tadi muhasabah. Kalau kita faham dalam konteks kita beriman, kita berduyun-duyun. Tapi tak apa. Tak suka tak suka kita cari jalan bagaimana peningkatan muhasabah. Kita dapat sama melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata orang ulang kaji tuan-tuan, bulan dan matahari tidak ada satu ketika, satu saat pun yang melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebut itu. Agak-agak kalau sikit 0 plus 0, 0, 0, 0, satu tuan-tuan dia lari satu hari. Apa jadi agak? Sikit pun tak lari. Yang dikatakan makhluk Allah yang bernama bulan dan matahari. Apa berlaku pada hari ini? Dia hanya berjalan ikut faksi dia. Real dia. Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan, kita ingat madrasah tadi, inilah sepatutnya kita yang diberi akal fikiran, kita pun kena ikut real kita. Real kita, paksi kita, sebagaimana daripada wahyu dan hadis, sebagaimana diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman ini, dan nabi-nabi yang terdahulu bermula dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Real kita yang pertama, landasan kita ialah inna dina indallahil Islam. Saya nak cakap ni tuan-tuan, kadang-kadang kita malu tengok orang Islam punya perangai. Pakaian dia, akhlak dia, cara dia bekerja, cara dia tegur. Jadi hari ni saya cuba nak ambil kupas sikit, lebih kata tentang akhlak saja. Saya ada banyak nota saya buat catatan ni. Salah satu saya nak sampaikan kepada malam ni tuan-tuan. Kita malam ni kita mengingatkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi. Tak pernah jumpa. Bagaimana perasaan kenal kita pada Nabi? Saya nak cakap ni, kalau boleh sebelum mati, cuba kita cari jalan persen kita kenal Nabi. Saya sampai sekarang ni tuan-tuan, masih saya mengajar lagi kitab tentang sirah Rasulullah. Dan saya ada beberapa kitab yang saya selalu rujuk. Nak mengajar ni kena banyak kitab. Kita kenal Nabi tadi kan. Nabi ni ialah yang dikatakan makhluk Allah yang bernama maksud yang paling terpuji. Paling terpuji, paling mulia. Diutuskan di kalangan nabi-nabi dan di kalangan manusia seluruhnya. Dan gambaran bagaimana kita kena kenal awal Nabi tadi tuan-tuan, ketika peristiwa Nabi dia dijemput oleh Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya cerita ni tuan-tuan ni flashback. Kena ingat sungguh-sungguh. Dan kita akan tetap buat tuan-tuan ceritanya. Bagaimana sebelum Nabi diperjalankan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjid haram masjidil aqsa. Nabi diperjalankan. Kenapa di situ Allah nak berikan satu kata anugerah? Saya akan ikut apa yang terlintas dalam kepala saya hari ini. Nak berikan anugerah kepada Nabi, kerana Nabi telah pun dilahirkan. Sebelum Nabi dilahirkan, semua dunia, semuanya berhajat kelahiran Nabi. Ketika Nabi nak diisrakan, di-mi'rajkan, ini sebagai flashback. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita dengan diutusnya Jibril, malaikat alaihissalam, bersihkan Nabi. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, semua muslimin muslimat, langkah yang pertama yang kita kena buat hari ini kita Nabi, kita kena bersih. Tu ya. Kena banyak istighfar. Bila? Dengan sebelum mati ya, setiap waktu. Dan pembersihan Nabi tadi tuan-tuan bukan sekadar sebut saja, tetapi melalui operate ataupun pembedahan dalaman. Jadi sebagai ingatan bersama pada malam ini, kita ingat Nabi tadi, Nabi diutuskan ke muka bumi ini, dioperate beberapa kali. Operate tu maksudnya yang paling penting ialah dalaman ni. Masalah besar kita hari ni yang kita bergaduh tuan-tuan, salah satunya masalah raja kat dalam ni. Kalbu. Jadi saya cakap ni untuk diri saya dan untuk semua sahabat-sahabat pada malam ni. Kalau kita buat maulid rasul tuan-tuan, kena bersih. Datang ke surau ni, datang ke masjid pun kan bukan program saja, bukan kerana untuk isi masa kosong, kerana melakukan ketaatan kepada Allah. Itu penting. Kenapa kita merasa kehambaan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Program maulid dah. Dan bagaimana pembersihan tersebut, hikmah di sebalik itu saja akan membawa kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Amanah yang terlalu besar yang untuk dipikul sebagai manusia yang berada di muka bumi ini. Itu kita ingat masa kejadian Allah nak menjadikan Adam alaihissalam tuan-tuan. Pertikaian malaikat, bagaimana Azazil ketika itu tak nak. Tapi nak menggambarkan kepada kita sebenarnya memang besar kerja kita. Ibu-ibu, ibu-ibu, bapa-bapa besar. Jadi kita kena ambil tanggungjawab. Kenapa? Penilaian kita bila untuk bertemu dengan Allah. Dan peristiwa tersebut tuan-tuan selepas Nabi digambarkan bagaimana kerja-kerja sebagai hambanya. Ketika lepas kata tuan-tuan, dia menjadi Nabi, telah dibantu oleh sekeliling orang rapatnya. Isterinya, bapa saudaranya, sebelum tu datuknya. Sebelum tu semuanya orang bersama-sama Nabi. Tetapi apabila meninggalnya isterinya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, rasa runsing, duka, lara
ada dalam hati Nabi, tuan-tuan, untuk meneruskan perjuangan yang telah pun bapa tiada. Isteri yang meneman sepanjang perjuangan dia. Dan untuk makluman ibu-ibu yang dia tak boleh lupanya Khadijah, tak boleh jumpanya Muhammad, tuan-tuan, ketika dia mendapat wahyu yang pertama. Saya teringat sampai hari ini, tuan-tuan. Saya kecil-kecil, tuan-tuan, tuan-tuan, masa tidur malam, terutama adik-beradik saya yang perempuan, tuan-tuan, tiap-tiap malam mak saya bangun selimutkan. Ada tak mak-mak yang selimutkan anak masa kecil? Ada kan? Betul tak betul? Sekarang ada lagi tak? Kalau ada tak apa. Hubungan tersebut, tuan-tuan, bukan semasa hidup ataupun semasa jaga, semasa tidur. Itu tanda kasih. Jadi, punca kita buat pada malam ni, kasih kita kepada Nabi. Bagaimana kasihnya Khadijah kepada Nabi. Bagaimana kasihnya Abu Talib kepada Nabi. Kasih yang dicurahkan habis. Kekuatan-kekuatan daripada hubungan sesama manusia ni harapkan tiada. Dan penentangan yang begitu banyak. Masa wahyu yang pertama, tuan-tuan, ini dikatakan kita ada Al-Quran hari ini. Al-Quran bermula dengan Nabi ketika berada di Gua Hira bersembunyi. Dapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan betapa berat Nabi ketika itu untuk mengambil tanggungjawab untuk Iqra, laksanakan, baca, buat tugas. Mula dengan menyebut nama Allah yang mencipta, yang menjadikan. Saya ikut apa yang terlintas di kepala saya pada malam ni. Kalau nak cerita daripada mula, tuan-tuan, tak sampai matlamat kita maulid. Iqra. Nabi ketika itu yang telah digelar Al-Amin, tuan-tuan, balik ke rumah rasa seram, sejuk. Kenapa? Kerana satu perintah yang permulaan. Dan Nabi untuk mencapai tahap untuk melaksanakan tanggungjawab tadi, tuan-tuan, diberi kekuatan oleh Jibril alaihi salam dengan peluk. Dapat peluk tak hari ni suami isteri, tuan-tuan? Tak dapat, tuan-tuan. Dah tua kan? Dan menyampah. Tadi saya bukan cakap apa, tuan. Pelukan tersebut menandakan kasih dan sayang. Betul tak ibu-ibu kalau ada anak? Terutama anak yang baru lahir. Saya, tuan-tuan, sekarang ni pun bukan ada anak saya. Orang hantar anak ada masalah menangis malam. Yang kata macam Piramli, menangis tak berhenti-henti. Datang jumpa kita, tuan-tuan, ni macam mana nak buat ni? Nak buat macam mana? Tolonglah ustaz, kata dia. Nak tolong macam mana? Buatlah apa-apa yang patutlah ustaz. Ini ibu kena dengar betul, bapa dengar betul. Salah satu nak redakan menangis siapa ibu? Peluk. Peluk belai. Kasih minum. Ini keperluan kasih sayang mesti dipenuhi. Bukan dah tua, ngada sangat. Tak sadar diri. Lagi nak mati lagi, tuan-tuan. Macam mana Khadijah melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf pasal ibu. Kita bukan menggatal. Tapi ini dikatakan tanda kasih dan sayang. Ada tak kita buat hari ni? Anak kita. Tuan-tuan, saya ada ramai kawan, ustaz-ustaz, tuan-tuan. Anak dia dah tua pun tetap ingat. Salah satunya, dia sentiasa peluk dan cium anak dia. Betul tak ibu? Ada buat tak sekarang? Gatal katanya. Ini yang dibuat oleh Jibril alaihi salam ketika mula-mula Nabi menerima wahyu. Sebab tu sekarang ni dah mula COVID balik, tuan-tuan. Saya risau sungguh, tuan. Masa mula-mula COVID dah tak ada tu, salam pun orang tak nak. Betul tak betul ni? Sebelum itu, tuan-tuan, kita kata mesra salam peluk tu lah. Peluk, kita kata sayang tu, kita kata peluk lama sikit lah. Betul tak betul, tuan? Memang.
kontak. Dipanggil sinergi. Sebab tu kena kahwin. Kahwin satu, tak berfungsi, agak-agak ibu nak buat apa macam tu. Kahwin lagi, satu. Kerana nak berfungsi. Tapi tak nak, tuan-tuan, marah. Tapi tak apalah. Tapi dia pasal apa? Dia nakkan benda jadi kenyataan. Tetapi kahwin bukan kerana berfungsi. Tapi Nabi Muhammad kahwin kerana ummah. Nak menggerakkan kekuatan. Kekuatan tersebut penting. Apabila Jibril peluk saja tuan-tuan sampai ke rumah belum selesai masalahnya. Maka dia melayan Nabi dia ketika menggigil selimutkan Nabi. Langkah yang pertama dibawa oleh Khadijah tuan-tuan. Dia fikir apa yang berlaku. Muhammad ni orangnya baik. Tak pernah tipu. Apa dia masa dia kenal Muhammad. Jujur 1 sen pun dia tak makan duit. Apa semua itu ini. Ni tak kena kata dia. Maka dia teringat bapa saudara dia, Warqah bin Naufal. Ibu, ahli kitab. Maka dia beritahukan ini dikatakan wahyu Nabi akhir zaman. Saya nak sebut ibu-ibu pada hari ini cinta kita kepada Nabi bukan hari ini. Kita kena cinta Nabi sampai akhir hayat. Kenapa? Peristiwa yang berlaku setiap waktu dan ketika itu menunjukkan Nabi dimuliakan Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi semuanya memuliakan Nabi, menjaga Nabi. First class menjaga. Macam mana Abu Bakar bersama Nabi ketika Nabi hijrah. Sampai tengok lubang tuan-tuan. Dia takut apa-apa yang berlaku Nabi tutup. Disengat. Bisa tak tahan menitik air mata dia kepada Nabi. Kenapa? Tak tahan. Nabi kasih penawar. Bagaimana Ali ketika itu yang berada di pembaringan. Yang sanggup merelakan dirinya mengganti Nabi ketika itu. Sebelum Nabi hijrah. Orang musyrikin Mekah nak bunuh Nabi. Kan tak ikut kehendak-kehendak mereka ketika itu. Saya flashback pula kisah ketika Nabi Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Waktu saya suka ambil cerita tuan, kita dapat merasa air tuan. Kalau saya baca kitab memang tak dapat. Maka di sini yang dikatakan Allah nak menghiburkan Nabi tetapi nak anugerahkan. Sebelum dianugerahkan solat tuan-tuan, yang lebih penting peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang Nabi Isra dan Mi'raj dalam balik menyampaikan apa yang didapati. Saya sebut tuan-tuan, Nabi tak tinggal satu perkara pun. Apa yang didengari sampai kita pada hari ini tahu kisah-kisah semasa dan ketika Nabi sebelum di-Mi'rajkan, ketika Nabi berada di Masjid Aqsa, Nabi berjumpa dengan semua para Nabi. Dan dia minta Nabi menjadi imam sembahyang. Betul tak betul ni? Sebab tu kalau cintakan Nabi tuan-tuan, sembahyang kena jaga sungguh-sungguh. Saya akan habis dengan bab sembahyang nanti. InsyaAllah saya tak lama tuan-tuan daripada petang ni. Saya akan fikir apa yang patut saya cakap, saya akan cakap. Bagaimana peristiwa hukum-hukum yang berada. Dapat hukuman di akhirat semua. Yang mengumpatnya. Yang macam-macam dah ditunjuknya. Kalau cerita hari tak akan habis tuan-tuan. Yang ini yang kita nak semak semula. Ada tak kita jaga perkara-perkara yang telah digambarkan. Seperti Nabi Isra dan Mi'raj. Dan beberapa peristiwa yang kita kena lihat tuan-tuan. Yang saya cuba cerita di mana-mana tuan-tuan ketika Nabi mendengar tapak kaki. Ketika berada tengah Isra dan Mi'raj. Nabi tanya Jibril, siapa? Dia kata, itu apa tapak kaki? Bilal bin Rabah. Saya cakap ni untuk diri saya tuan. Bilal belum mati lagi. Tapi kisahnya dah dicatat. Syurga menunggu dia. Sebab tu kita sekarang ni kena ingat tuan-tuan, kita yang ada pada hari ni kalau boleh dapat syurga Allah tuan-tuan, hari kehidupan sebenarnya ialah hari akhirat. Perjuangan kita tak habis lagi. Maka bila Nabi balik tanya Bilal macam biasa saja. Bila tanya Bilal ni untuk makluman sahabat-sahabat sebut saja Bilal. Datang awal kat masjid, buka awal.
Dah buka, lepas tu dia nak azan. Lepas tu Nabi ajar dia sebelum nak azan tadi katakan, dah apa ni nak masuk masjid dengan wudu. Jangan lepas sembahyang wudu, tadi ada masa sembahyang sunat wudu. Lepas tu sembahyang tahiyatul masjid, azan. Saya kalau kita buat semak balik, rupanya Bilal ni tuan-tuan, orang yang apa Nabi cakap tak pernah tak buat. Saya yang cakap kadang-kadang pun tak buat, tuan-tuan. Nampaknya bagaimana Bilal dimuliakan. Termasuk tuan-tuan lagi seorang sahabat Rasulullah, tuan-tuan. Abu Zal Al-Ghifari. Kenal tak kenal ni? Dia ramai-ramai ni. Cengih orang dia. Kalau saya cerita lagi tak habis, tuan-tuan. Abu Zal ni lagi dahsyat, tuan-tuan. Tapi Nabi sayang dia. Dia nak minta jadi pemimpin, Nabi kata, engkau tak boleh. Abu Zal. Abu Zal ni beriman kepada Nabi ketika bila, tuan-tuan? Ketika Nabi nak menyampaikan orang Mekah tak ada lagi. Orang Mekah tak ada. Nabi cakap apa? Planning Nabi untuk mengembangkan agama Allah. Supaya manusia dapat mengabdikan diri kepada Allah. Menegakkan agama Allah. Maka dia luaskan planning dia. Cari siapa-siapa yang dekat luar. Maka Nabi berdoa. Selain daripada Abu Isyam, yang dikatakan Omar beriman kepada Nabi. Maka ada orang-orang yang luar. Maka salah seorang orang beriman Abu Zal Al-Ghifari. Ghifar. Dia ni kata orang gedebeh, orang Kelantan cakap gedebeh, tuan. Kerja dia, tuan-tuan, orang daripada Mekah nak ke Syam, Madinah, dia kira tukang tahan, minta tol. Betul tak betul ni? Ramai dulu sampai sekarang kita pergi Mekah, no? Ada tak yang kita pergi Mekah kena tol lagi kan? Naik bas kan? Tetap ada. Abu Zal Al-Ghifari. Tetapi tuan-tuan, mungkin Allah nak cegih dia, garang dia. Dia rasa, dia dengar satu orang. Mungkin Nabi dengar tu, lahir nak ada dekat Mekah tu. Nak jumpa, nak berkenal, betul tak betul. Sebelum dia pergi, Abu Zar pergi, tuan-tuan, dia suruh somebody pergi. Mungkin ada ke siapa dalam riwayat tu kan pergi. Dah kenal Nabi, balik beritahu dia. Betul kata dia tak percaya. Aku nak pergi sendiri. Saya cuba ringkaskan, tuan-tuan. Dia pergi sendiri nak jumpa Nabi, tuan-tuan. Dia nak dengar betul tak ni Nabi? Orang yang bagus. Orang yang mulia. Yang boleh dijadikan sebagai contoh dan nak ikuti. Dia pergi hari pertama, tuan-tuan. Dia tengok kiri, tak ada siapa-siapa. Ali tegur dia. Awak ni orang musafir. Ya, kata dia. Nak cari siapa? Adalah, kata dia. Habis malam ni tak cepat tidur. Dia ajak tidur kat rumah dia. Sampai hari yang ketiga, Ali tanya dia, kau nak buat apa dekat sini? Bahasanya gitulah. Dia kata, aku dengar tadi ada seorang, kata dia, nama Muhammad, Nabi nak jumpa. Kenapa tak cakap lagi pertama tu? Pasal perangai dia ni tak nak cakap. Abu Zal Al-Ghifari, tuan-tuan. Dia kalau boleh nak dengar cakap dia saja. Perang sampai mati. Sampai mati Abu Zar punya perangai ni. Abu Zar. Dia dengar saja, maka Ali bawa jumpa senyap-senyap. Ketika itu masih lagi dakwah cara senyap-senyap. Belum secara terang-terang. Baru nak start cari bagaimana penyokong Islam ketika itu. Agak sekarang ni penyokong Islam ada ke tak ada hari ni, tuan? Sekarang ada tak? Ramai kan? Tapi siap-siap kalah lagi, kan, tuan? Dia cakap semasa. Faham tak faham, tuan-tuan? Saya dekat Redang, saya takut sungguh, no. Pasal kita tak bersatu, tuan-tuan. Bila menang, dia koyok kita balik. Macam mana? Ini ada kena-mengena. Tentang apa yang kita buat pada hari ini. Lepas dia jumpa Nabi, Nabi kata, dia terus beriman. Terus jadi orang Islam. Nabi cakap, wah, ni pelan tindakan yang luar yang telah berjaya. Maka Abu Zar, lepas ni kau balik kat tempat kau dakwah. Saya sebut ni, tuan-tuan, ibu-ibu, kerja kita, tuan-tuan, sampaikan Islam. Bukan kerja ustaz, bukan kerja apa semua. Sampaikan. Teruskan atau macam mana? Terus. Dia cakap dengan Abu Zar. Dia kata, kau balik
tempat kau jangan buat perangai macam lama. Ambil duit orang ni semua salah. Islam bukan begitu. Ialah. Tetapi dia mengelagak. Dia tuan-tuan. Dia dapat tahu ini kebenarannya. Nabi cakap jangan cakap apa-apa lagi. Dia keluar saja dekat masjid. Daripada jumpa Nabi tadi. Aku telah Islam. Asyhadu an la ilaha, aku telah ikut Muhammad. Dia lanyak separuh mati. Abi Dzar. Diselamatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kau orang semua, kau lanyak siapa ni? Orang Ghifari tau. Tempat kita menjaga. Besok kita boleh menjaga lagi. Orang selamatkan dia. Sebelum dia balik, dia pergi lagi Masjid Haram. Dia buat benda sama, kena lanyak tuan. Ini Abi Dzar. Walaupun dia cengih orang dia, tapi dia rasa dia kena sampaikan agama Allah. Saya cerita sikit-sikit tuan-tuan. Apa yang selintas pada saya pada hari ini. Abi Dzar ni balik tuan-tuan buat kerja agama. Dan dia lepas tu selalu jumpa Nabi, tanya Nabi sebab apa semayang, sebab apa angkat uduk, sebab apa semayang 2 rakaat, 3 rakaat, sebab apa wajib, sebab apa fardu ain, fardu kifayah. Dia tanya satu persatu pada Nabi. Nabi sayang kepada Abi Dzar. Dan dia banyak meriwayatkan juga hadis-hadis Nabi juga. Tetapi orang tak boleh ngam dengan dia. Bahasa kita ngam. Dia ingat orang tak betul, dia lanyak. Sampai dia hidup zaman Abu Bakar pun dia tak ngam dengan banyak orang. Zaman Omar pun tak ngam. Ahmad Ali, Nabi tahu tapi Nabi sayang dia. Kenapa? Dia buat kerja agama. Cuma dia tak boleh cara untuk dia handle dengan gedebeh yang ada pada dia. Pernah satu ketika, Nabi bersama sahabat ada urusan. Bukan perang saya rasa. Tiba-tiba dia tak ada. Dia tak ada ikut sama sahabat-sahabat. Orang kita, orang zaman Nabi pun sama macam kita pada hari ni. Dah lah. Cakap dengan Nabi. Mana Abu Dzar tak ada. Batang hidung pun tak ada. Macam kita ni kan. Cakap nak juang Islam. Sama. Benda ni berlaku masa zaman Nabi tu tak. Rupanya dekat-dekat Nabi juga tu pun perangai dia macam itu. Kita hari ni pun sama. Tapi Nabi senyum dia. Nabi kenal siapa dia Abi Dzar. Dia kata, apa tunggu dulu. Lepas cakap-cakap, di sana tu kau nampak. Ada bekas apa ni, terbang apa ni, debu-debu, padang pasir. Maka Nabi cakap, kemungkinan itu Abi Dzar. Kita tunggu saja. Betul tuan-tuan. Dia, walaupun kenderaan dia ada masalah, tapi demi perjuangan agama Allah, dia sanggup pergi. Ini Abi Dzar. Boleh baca sahabat-sahabat dia punya kisah. Sampai Nabi cakap dengan kawan-kawan, Abi Dzar ni kata dia. Dia kata dia akan hidup bersendiri. Orang nak kawan dia payah dan dia mati pun sendiri. Betul. Lepas Nabi mati, dia bertelagah. Asal ada mesyuarat. Macam kita dalam mesyuarat, dia biar. Tak betul, tu tak betul. Lalah ambil keputusan ni, kena buang daerah. Last sekali. Cerita dia banyak. Dan dia pun bersama Nabi berperang. Apabila dia mati, tuan-tuan, bini cakap dengan bini dia. Dia cakap dengan bini dia, kalau aku mati besok, kata dia, kau uruskan jenazah aku. Nabi cakap, aku akan sendiri. Tapi insyaAllah, ada orang yang usul kata bini macam mana ni. Betul-betul. Ketika dia meninggal, tuan-tuan, tak ada sesiapa. Ditakdirkan Allah, ada satu rombongan silap jalan pergi itu. Lepas tu dia tahan kat jalan, kata dia, tolong bantu kami, kata bini dia. Kenapa? Dia kata, apa ni, suami kami Abi Dzar, itu sahabat Rasulullah. Sebab tu, ibu-ibu, nak dapat syurga, mesti cinta Nabi. Macam Abi Dzar. Walaupun dia seorang dia mati, tentang sebab dia ada hubungan silaturahim dengan Nabi kan. Orang semua uruskan jenazah dia. Tapi bini dia cakap, dia kata, dia pesan satu, kata dia. Abi Dzar ni kata dia, kalau dia mati besok, kata dia, jangan ada ditupuh dia satu benda yang selimut, yang balut badan dia ni, benda-benda yang haram. Dia tak nak, kata dia. Kalau tak ada, biarlah apa-apa saja, kata dia. Punya bestnya Abi Dzar ni, tuan-tuan. Saya rasa saya pun tak terbuat begitu, tuan-tuan. Dia cakap dengan sahabat yang dia kata orang tu, iya ke? Maka seorang pemuda tu kata, ni dia. Ini kain tenunan yang dibuat oleh ibu saya. Saya kasih sahabat Nabi Abi Dzar. Dikebumikan dengan kain. Saya nak sebut, tuan-tuan.
kerja agama ni sungguh mulia kalau buat kerja kerana Allah, kerana ikut apa yang Nabi cakap. Maka Nabi Isra' dan Mi'raj. Kisah tadi saya ambil cerita Bilal bin Rabah dengan Abi Dzar. Jadi yang jadi masalah sekarang tuan-tuan, saya bacakan sikit apa ni satu macam kita di Marhaban. Marhaban ni untuk makluman sahabat-sahabat ni, kisahnya Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada masa saya cerita lagi. Orang menunggu kehadiran Nabi. Sebab tu siapa yang tak pergi umrah tuan-tuan. Pergi pijak kaki di Mekah, pijak kaki di Madinah, kita akan rasa keindahan dia. Yang belum pergilah, yang dah pergi sekali dua pergilah. Saya pergi tahun 91, seronok tuan-tuan. Saya masuk mula-mula dekat Madinah. Tak tahu tuan, kita dah baca sirah betul. Kita belum masuk lagi ke tanah haram Madinah tu. Seronok. Kita rasa lega, lapar. Tak tahulah kalau kita tak cinta Nabi, nak masuk dekat Madinah tu dia rasa senang sampai nak malam. Sebab tu dia panggil Madinah Munawwarah. Kenapa? Kerana Nabi ada kat situ. Yang dikatakan bercahaya tu cahaya akhlak Islam yang Nabi tegakkan di Madinah. Nak surau ni bercahaya, tegakkan agama Allah, syiar agama Allah, semayang, buat perkara-perkara yang ni Nabi buat ketika Nabi hijrah tuan-tuan. Dan Nabi pergi Madinah, semua sahabat-sahabat yang katakan ansar menunggu Nabi. Dan perkataannya marhaban, marhaban, selamat datang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban. Yang kita marhaban tuan-tuan. Dan semua memuji-muji Nabi. Jadi pada malam ni serba sikit kita cuba faham sirah. Sungguh kedatangan sirah engkau ya Rasulullah memberi khabar gembira. Nak tahu ni kena kenal Nabi, sirah Nabi. Akan kelahiran yang hak. Saya ambil daripada satu kitab yang saya rasa seronok, yang saya buat rujukan. Saya cuma sebut saja. Nanti nak ending saya ambil beberapa rumusan. Dia kata gini, khabar gembira akan kelahiran yang hak dan kebenaran yang telah padam cahayanya dan merupakan permulaan timbulnya kebaikan yang telah lama dinanti-nantikan. Kisahnya seperti itu. Dunia ni bergelumang dengan perkara-perkara maksiat. Anak perempuan ditanam hidup-hidup. Orang yang berkuasa menghambakan manusia dan sebagainya. Nak cerita hari ni tak boleh habis. Juga telah beri khabar gembira akan kembalinya sifat-sifat yang luhur serta nilai-nilai yang tinggi. Ambil. Saya ambil, tuan-tuan ambil. Ibu-ibu ambil. Apa sifat luhur Nabi yang gembira? Lemah, lembut ke, tegas ke, apa, ambil. Malam ni saya tak akan bacakan terlalu banyak. Menepati kedudukannya yang layak setelah lama diremehkan dan ditinggalkan. Memang ditunggu-tunggu kehadiran Nabi. Kerana engkau telah diutuskan oleh Allah justru pada masa kekosongan para rasul, di mana manusia telah sesat dan kehilangan kebenaran, mengingkari akal dan hati naluri sendiri. Mereka merupakan berhala dan menyembah berhala. Ini masalah besar. Nabi ialah mentauhidkan Allah. Waktu kadang-kadang saya tak nak sebut cinta banyak ni, tapi saya belum nak sebut cintakan. Tapi asalnya arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Saya ada buat nota dekat sini. Ayat yang ke-33 surah At-Taubah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Siapa ada nak catat. At-Taubah ayat 33 bermaksud, dialah telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambut tuan-tuan, kita ambil. Jangan kita ambil malam ni, kita lupa Nabi. Dan agama Islam, agama yang benar Islam, untuk dimenangkan
Yang tu cakap ni, ayat ni. Dinihat liyusru 'ala din. Dimenangkan. Maksudnya Islam yu'la wala yu'la. Tegakkan Islam di atas. Siapa nak tegakkan Islam? Kita lah. Muhammad. Tak maaf sahabat-sahabat, kalau kita lekeh-lekeh ni, Islam kita belum first class lagi, takut low class. Untuk dimenangkan dan ditinggikan, mengatasi segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maksudnya malam ni kita tak sayang Nabi, tahap tu masih jauh. Kita lagi bercinta, sayang pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena buat kerja agama. Jaga rumah Allah. Jangan ada rumah Allah yang orang tak datang. 5 waktu penuh, ada azan, ada iqamahnya, ada program-program agama, pergi ziarah orang sakit, terangkan kemuliaan Islam. Yang ini dikatakan untuk ditinggikan, biar masyarakat dapat lihat, ini ke Islam. Orang yang susah kita bantu, tolong. Yang tak betul kita tegur. Hak maksudnya tauhid kita buat kerana kita hamba Allah. Cakap walaupun bukan orang-orang Islam musyrik, kami ni adalah hamba Allah. Jadi budak Allah. Ini kena ada. Segala benda-benda yang khurafat, yang tak betul, tahyul, mesti dihapuskan. Orang-orang yang kuat ketika dia mengambil kesempatan menguasai orang yang bodoh, menguasai orang yang lemah, mempengaruhi akal dan hati, kekayaan bumi, tenaga manusia, digunakan merebut kemanfaatan sebanyak-banyaknya, meliahkan dalam nafsu. Kita cuba hapuskan, tiada dalam tempat kita. Sebab tu Nabi, tuan-tuan, dia punya Islamnya. Kalau baca sirah Nabi, tuan-tuan, saya ada buat catat dekat sini, tuan-tuan. Saya ada buat pelan tindakan dalam apa ni, nota saya ni. Nabi umur 63 tahun. Meninggal, wafat. Garis perjalanan masa hidup Nabi. Nabi lahir 54 sebelum Masihi, 570 Masihi dilahirkan. Ketika itu peristiwa yang menjadikan apa ni ingat adalah peristiwa Arbaha, nak merobohkan kota Kaabah. Bayangkan, maksudnya orang dulu sekarang semua sama. Semua dia nak menang, dia akan cari jalan, dia akan kuasai. Malaysia ni, untuk makluman sahabat-sahabat, pandangan mata dunia Islam dunia ni semua mengharapkan Islam akan sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Berdasarkan apa ni, paksi 4, apa ni pintu, apa ni penjuru Kaabah. Penjuru Hajar Aswad. Tapi ini semua kajian orang yang ada ilmuwan. Ketika Nabi umur 40 tahun, turunnya wahyu. Sebelum tu Nabi jadi orang yang betul-betul dikatakan Al-Amin, yang dihormati. Tetapi apabila turun wahyu, Nabi nyampaikan, Nabi mula tidak disukai. Tak maaf sahabat-sahabat ni, normal lah hidup kat dunia ni. Nak buat baik orang suka, tapi nak cegah mungkar orang tak suka. Betul kan? Kita kerja kerajaan negeri pun kena pindah, tuan-tuan, tak naik pangkat. Batang peduh saya ni kena. Ada tak kena je. Asal buat cegah maksiat ni, tuan-tuan, kita tegur, mesti kita tak di popular. Nabi pun sama. Dan Nabi hijrah ketika berumur 53 tahun. Apa sebab Nabi hijrah, ibu-ibu? Kerana Allah perintahkan ketika itu ada ceritanya di bumi Yatrib, Banidah itu hari terlegaknya cahaya Islam dengan adanya piagam Madinah. Tak maaf sahabat-sahabat, pemerintah Islam kena ada. Dapat tak dapat bukan kerja kita. Kalau kita baca sirah Nabi, kita tak buat, tuan-tuan, takut tak dapat sebahagian daripada cinta kepada Nabi. Nabi sampai dekat Mekah, Nabi petautkan saudara antara Hazrat tadi, dipanggil Ansar, dengan Muhajirin. Sebab tu tak boleh gaduh-gaduh, tuan-tuan. Terus terang cakap, penyatuan ummah ni mesti ada. Ini punca dia. Kalau tidak, Nabi tak boleh melaksanakan tanggungjawab besar
sebagai utusan Allah ketika itu, kerana ada hubungan haus dan hasrat ni bergaduh tak habis-habis tuan-tuan. Asyik berperang je. Diorang pergi ke Mekah menunaikan haji, jumpa Nabi. Nabi cakap kita kena bersama, bersatu. Tak kuat, orang Muhajirin datang. Habis satukan, lepas tu Nabi satukan pula dengan kaum-kaum lain dengan memastikan Islam akan dapat menjaga semua. Bani Nadir, Qainuqa, semua sama. Untuk maklumat sahabat-sahabat ni, kalau orang ada ilmu, dia ikut cara Nabi. Tapi orang tak ada ilmu, tak suka. Maka Islam bertapak. Nak cerita tuan-tuan, lepas Islam bertapak, apa Nabi buat di Mekah tuan-tuan? 2 hijrah dah berlaku, orang nak serang Nabi. Betul tak betul? Peperangan Badar, Uhud, Al-Ahzab dan beberapa peperangan lagi tuan-tuan. Kenapa berlaku perang? Kerana kebenaran yang Nabi itu tidak digemar, disuki orang-orang yang, terutama orang musyrik yang ada di Mekah, walaupun sama bangsa dengan Nabi. Saya nak sebut ni tuan-tuan, garis pandu ni banyak orang kena ceramah maulid pun tak sebut. Nabi berada dekat Mekah tak ada perang tuan-tuan. Tak ada peperangan. Nabi dah buat Islam, orang tak suka. Betul tak betul tuan-tuan? Memang sunnatullahnya begitu. Bagaimana peperangan Badar, Allah beri kemenangan dengan bantuannya para malaikat. Bagaimana peperangan Uhud tuan-tuan, dengan sebabkan kesilapan tidak dengar cakap Nabi tadi, ramai yang terkorban, termasuk bapa saudara Nabi Hamzah, Mus'ab bin Umair dan banyak lagi. Waktu siapa nak pergi Mekah tuan-tuan, jangan tak singgah tengok Bukit Uhud. Tak tahulah, saya rasa tuan-tuan, kalau tahu sirah tuan-tuan, Bukit Uhud tu bercahaya. Dia kisahnya semua yang meninggal, semua orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kita sekarang pergi kubur macam dekat Pulau Besar tu, nampak apa? Nampak satu. Mulianya bukan mencari tu. Kisah dia, sirah dia, apa perjuangan dia. Rupanya kalau kita sebut Melaka tuan, sebut Melaka, yang mempertahankan Melaka siapa tuan? Orang-orang ulama daripada Indonesia. Itu yang dikatakan makam yang dekat Pulau Besar. Bukan untuk kita pergi sana untuk dikatakan keramat. Tidak. Orang yang dimuliakan, inna akramakum indallahi atqakum. Saya punya kuliah ceramah saya memang lain tuan-tuan. Nak cinta Nabi tak masuk lagi ni. Pasal apa yang ni? Ini dia punya maksud tadi kan, dia hubung kait dengan takwa. Maka berlaku perang Badar, perang Uhud dan perang Ahzab. Untuk makluman sahabat-sahabat ni, semasa perang Ahzab lah Nabi kumpulkan seberapa ramai mungkin boleh. Lepas tu Sulaiman Al-Farsi cadangkan kena buat parit. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, memang susah tuan-tuan nak menangkan Islam ni, kena payah. Kena usaha, kumpul duit, buat parit. Bayangkan semasa buat parit tersebut, makan tak cukup. Nabi ikat perut sahabat-sahabat sampai lapar tuan-tuan. Tapi kerana agama Allah. Tengah-tengah gali jumpa satu batu besar. Kisah benar tuan-tuan. Sahabat dah surrender. Ya Rasulullah, macam mana nak buat ya Nabi tadi, batu ni tak ada pecah dah tadi. Tapi Nabi ada mukjizat. Maka ketika nak pecahkan batu tu, untuk makluman sahabat-sahabat yang dikatakan ada cahaya kemenangan Islam dan Allah tunjukkan Nabi utusan Allah, Islam akan melawan Rom, Parsi, dan Islam akan melawan Konstantinopel, tempat yang berkuasa. Nak beritahu tuan-tuan, Konstantinopel dapat tahun Islam tadi 800 tahun selepas itu. Siapa yang tawan dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Jangan lupa nama-nama ni. Anak kepada Sultan Murad kedua. Siapa mak dia? Siapa bapa dia? Ibu. Sebab tu nak kahwin, nasab kena jaga ibu. Nak kahwin kena jaga, nasab penting. Siapa dia Sultan Muhammad Al-Fatih tuan-tuan? Daripada kecil lagi. Kerja agama, cari ulama'. Orang sekarang ulama' pun tak nak tuan-tuan. Dia kutuk je ulama'. Sultan Muhammad Al-Fatih ni tuan-tuan, jaga ulama' tuan-tuan.
Apa-apa jumpa ulama, bincang nak buat macam mana. Kita boleh baca, boleh search kitab-kitab tuan-tuan. Nak berjaya, mesti kita Nabi dah tak ada sekarang. Siapa pewaris Nabi? Ialah ulama warasatul anbiya. Kita ada pada hari saya tuan-tuan sama tuan-tuan. Jangan nak mati tak ada kenal ulama, tak rapat dengan ulama. Kita rapat dengan ulama, tak dapat apa-apa tuan-tuan. Dapat dengan toki besar, pembesar negara. Dapat projek, dapat apa betul kan? Orang nampak benda je tuan-tuan. Saya boleh cakap, saya kena rapat dengan ulama, minta pandangan, bantuan, nasihat ulama. Ini dia Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka Nabi cakap, Konstantinopel Islam akan menawan. Ketika itu pemimpin Islam sebaik-baik raja dan pengikut tentunya sebaik-baik pengikut. Boleh search tuan-tuan. Kita boleh tengok kisah macam mana. Semayang, jaga akhlaknya. Sebab tu akhlak kena jaga. Kita buat kerja datang kemari ni pun kena tukar tunjuk orang aku ni orang baik. Kita datang kemari ni kerana Allah tuan-tuan. Bersama-sama orang yang mendapatkan ganjaran. Kebaikan dan sebarkan kebaikan. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia punya perancangan dia, subhanallah. Dia pergi cari dengan tenteranya macam mana nak menawan, kena mendaki bukit, melosor untuk menawan Konstantinopel. Tapi ada satu keunikan ceritanya tuan-tuan. Dia bermimpi ketika dapat tawan tadi, ada satu kubur yang berada di tepi kubur Konstantinopel. Kubur siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Saya cakap ni dengar tuan-tuan. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ni ibu-ibu. Sebab tu dia dapat bini yang baik, anak yang baik. Ketika Nabi hijrah, Nabi sama marhaban, ya marhaban Rasulullah kan. Semua orang nak tahan dia. Ya Nabi datang rumahku, datang rumahku, datang rumahku. Tetapi Nabi cakap tak apa. Dia kata, biar kenderaannya. Dekat mana dia berhenti, situlah aku akan duduk. Subhanallah. Berhenti dekat rumah siapa ibu? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, orang Madinah, mati dekat Konstantinopel. Boleh fikir tak ibu? Boleh terfikir tak? Apa? Apa berjadah tadi kan, kita kan berjadah kan. Kampung dekat sini, nak pergi tempat orang kan. Dia bukan fikir macam itu. Kemungkinan kisah ni dia tahu. Nabi cakap ketika berlaku dalam peperangan nak perang kali tu, Nabi cakap, dia cakap dalam hati dia, aku pun nak cuba dapat mati bersama dengan apa yang Nabi sebut. Cita-cita Abu Ayyub ni. Abu Ayyub ni tuan-tuan, ketika Nabi ada dekat rumah dia tuan-tuan, dia suruh Nabi dia, kat mana nak duduk? Nak duduk atas, boleh bawah, nak makan apa? Cakap saja, bukan orang kaya. Orang biasa-biasa. Kita tuan-tuan, kalau orang ada biasa ni kan, mengengot dah, bini kita bising, apa semua kan. Bagaimana? Kenapa dia dapat isteri yang baik, anak yang baik? Dia bukan beri makan Nabi, dan beri makan mana-mana yang dia boleh makan, dia kasih makan. Ya Abu Ayyub. Dan dia bukan somebody. Dia orang biasa-biasa, cuma nampil-nampil. Yang orang yang dekat Madinah tuan-tuan, orang yang betul-betul rapat dengan Nabi ni dipanggil Anas bin Malik. Kenal Anas? Anas ni mak dia kasih sebagai bukan khadam Nabi ni ketika Nabi ada dekat Madinah. Saya sebut tuan-tuan, saya ambil celup-celup dia. Celup. Rupa Abu Ayyub dengar Nabi ni, dia pergi. Rupa Abu Ayyub, untuk maklumat sahabat-sahabat ni, lepas ada Abu Bakar, Omar, Ali, Osman ni, siapa-siapa yang nak pergi ke kawasan Tanipur, dia nak ikut. Anak cakap, bapa dah 80 tahun, nak apa pergi sana? Bukan boleh pegang pun, tak apa kata dia. Kalau aku mati, tanam aku kat sana. Dia mati dalam perjalanan tu, tapi tanam dekat tepi tepi kubur kawasan Tanipur. Rupa masa salah satu syarat kemenangan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia dapat gali semula kubur. Dia bukan gali, dia jumpa. Dan dengar cerita sekarang, saya pun tak tahu tuan-tuan, kubur tersebut telah pun digali, tanam semula.
Ini kisah Abu Ayyub. Saya nak sebut tuan-tuan, kisah-kisah Nabi ni peperangan Badar. Bahkan Nabi dah siap lepas Badar, Uhud, Azab tadi, Nabi ready untuk masuk semula ke Mekah. Dah menang dah. Nak masuk tak boleh lagi tuan-tuan. Pergi sampai Hudaybiyah ditahan. Marah betul Umar tuan. Orang-orang sana jahat sungguh tuan. Nabi kata tak apalah. Nabi dalam ihram. Nabi buka ihram, sembelih, balik semula. Dan selepas daripada itu tuan perang Khaybar. Dan lepas tu perang Muhtah. Lepas tu perang Hunain. Saya sebut saja. Baru Nabi dapat masuk ke Mekah. Yang dikatakan Fathul Mekah. Ketika Nabi masuk semula ke Mekah, tuan-tuan, Abu Sufyan yang masih hidup takut, tuan-tuan. Takut Nabi akan bunuh dia. Nabi cakap selamat. Dan segala berhala-berhala yang ada seketika di Kaabah semua telah diruntuhkan. Maka ketika itu Islam mula bercahaya di Mekah, maka teramah sampai sekarang, tuan-tuan. Kerana perjuangan Nabi yang kita bagi pada hari ini. Jadi kisah ini, tuan-tuan, saya nak sebutkan, Nabi berperang sampai akhirnya. Sebelum Nabi meninggal, tuan-tuan, perang Tabuk. 9 Hijrah, Nabi, lepas tu 10 Hijrah, Nabi wajah pergi haji yang terakhir, wajah takbiah, 63 tahun Nabi meninggal. Bayangkan usia Nabi tadi kan, sebelum habis hayatnya, dengan perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir, tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih kepada hamba-Nya telah memilihmu untuk menyampaikan kepada umat manusia agama yang menjadi penutup. Dan engkaulah ya Muhammad yang beri petunjuk kepada mereka dengan kitab yang terakhir. Engkaulah yang merupakan hujan yang menyiramai tubuh-tubuhan yang telah kering sehingga tegak kembali hidup subur. Engkaulah cahaya bagi orang-orang yang sesat sehingga mereka melihat jalan keselamatan. Mereka mendapat mengembalikan sifat-sifat peri kemanusiaan yang beradab serta terhormat. Kerana mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Setelah mereka menyembah kayu dan batu, maka menjadi sucilah perasaan mereka dari semua kotoran akal terlepas daripada belenggu-belenggu. Bebas dari tawanan, perbudakan sekaligus dapat menghancurkan belenggu perbudakan. Jika falsafat dan keberhalalan tidak mampu mencapai saran yang benar, sehingga menenggelamkan dalam kebendaan kerohanian, maka syariatmu sajalah yang biasa mengharmonikan antara benda roh, antara dunia dan akhirat. Maka engkaulah yang menentukan untuk masing-masing baginya hak dan perasaan, akal dan amal yang tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Maka tidak heranlah apabila para pengikut Muhammad yang terdahulu menjadi pemimpin dunia dan menjadi umat yang terbaik antara manusia. Saya nak landing, tuan-tuan. Saya cuba baca je. Wahai Rasulullah, itulah cinta kita kepada Nabi. InsyaAllah ada masa saya sambung lagi dalam kuliah-kuliah saya, kisah-kisah. Alangkah indahnya tanaman yang luas dengan pohon-pohon yang rindang. Kalau kita dapat rasa macam itu, tuan-tuan, kita rasa seronok hidup kita. Tak tahulah. Saya, tuan-tuan, kalau boleh, memang ke sirah ni saya nak ajikkan sampai hari akhirat kita. Memang saya mengajar sirah. Apa saja yang terdapat di dalamnya indah dan enak dipandang mata, harum serebak maunya, manis buah-buahannya disenangi oleh setiap orang. Itulah akhlak Nabi yang luhur, yang mengagumkan bila dipandang. Dan seorang pun dapat memastikan manakah di antara budinya yang lebih tinggi martabatnya, yang lebih menarik dan mempersonakan, maka tiada seorang pun yang mengetahui mana yang lebih cepat kaya tariknya dan mana yang lebih kuat membekas dan melekat dalam jiwa. Kita sendiri menghabiskan beberapa hari yang bahagia dengan umur-umur kita, tuan-tuan, sebagai juru kunci tanaman tersebut. Bagaimana kita untuk mendapat naungan salah satu sifat-sifat yang utama. Kita menginginkan, berkhayal bahawa sifat-sifat terbaik antara sifat-sifat Muhammad yang utama. Bagaimana wujud kita hendakkan berlindung di bawah naungan sifatmu yang tergambar sifat inilah yang lebih agung. Di bawah naungan sifatmu yang lain, maka terlukis
dalam fikiran kita bahawa inilah yang lebih utama. Ketika sandarkan bahawa tak ada jalan lain mengutamakan, memandingkan, menguatkan satu sifat-sifat yang mulia. Akhirnya, wahai Rasulullah, junjunganku, maafkanlah aku kerana banyak perkara-perkara yang sepatutnya dibuat masih tidak dibuat lagi. Sesungguhnya rumpun yang tumbuh di bawah pokok yang besar kadang-kadang ingin mengetahui apakah sebenarnya pohon, kadang-kadang ingin mengetahui apa sebenarnya pohon yang besar dan tinggi. Maka tergambarlah khalayak bahawa ia telah mengetahui hakikatnya, padahal penglihatan tidak melampaui batang-batang tersebut. Maka menjadi kita, tuan-tuan, selagi ada hayat kita ini, kita kena terus mengkaji dan mengenangi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, dengan sikit kisah kemuliaan, mendengar sendiri bagaimana sedikit butir bicara kita mengenali Nabi. Sebenarnya seluruh alam hingga akhir zaman mengaku kehebatan kemuliaan junjungan mulia Nabi. Dan kita kena kenal seterusnya melalui sirah Nabi. Baginda punya perkati akhlak yang mulia. Dan bagaimana untuk kita menghayati sifat-sifat mulia bagindanya. Maka salah satunya perjuangan kita mesti mengikut jejak langkah, contoh tauladan yang ada pada tubuh badan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakallaha katsira. Dan pada masa yang sama juga, akhirnya mari sama-sama kita pastikan kecintaan kita dalam mengenal Nabi tadi, kita rindu kepadanya sebagai rindu kepada kita untuk bertemu sebagai umatnya. Inilah satu perkara yang amat besar yang mesti ada kalau kita mengenang ketika tibanya hari mengapanya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara asas yang menjadi tanggungjawab kita ialah bagaimana kita mengikut seruannya kepada kebesaran Allah, tauhid kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab baginda sebagai Rasul. Maka kita menjadi sebagai orang yang katakan, sebut saja orang Islam, Muslimlah kita. Sebut saja orang yang beriman, maka dikatakan mukminlah kita. Dan seterusnya, sebut saja orang yang bertakwa, mutakin kita. Bagaimana untuk kita mencapai muhsinin. Maka peganglah firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami mengutuskan engkau yang Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka cinta kita sampai ke cinta yang sempurna, sampai kepada khalawatul iman. Jadi khalawatul iman untuk makluman sahabat-sahabat kena ada dalam diri kita, iaitu pertamanya mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Yang keduanya mencintai seorang kerana Allah. Dan yang ketiganya takut kembali kepada kekufuran sebab Allah menyelamatkan kita dan benci untuk lempar ke dalam api neraka. Yang ini kita mesti bercita-cita untuk sampai ke tahap ini. Akhirnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba cari jalan sampai kepada makam takwa yang dikatakan muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang telah saya pernah baca, tuan-tuan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Penafsirannya, Allah mesti ditaati, maka tidak boleh diingkari. Allah hendaklah diingati, maka tidak boleh dilupakan. Yang keduanya, Allah mesti syukuri. Dan akhirnya, sampai kepada ingin kepada akhir dengan akhir husnul khatimah. Bagaimana firman Allah, wa ma tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Islam dipanggil inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diredai insya-Allah agama Islam. Jadi Nabi diutuskan untuk menyelesaikan masalah kepada akhlak yang mulia. Innama mu'istu limutimma malikamil akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan akhlak tersebut dalam firman Allah surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwanya di antara kamu. Maka menjadi tanggungjawab kita, tuan-tuan, bagaimana yang telah pun akhlak Nabi, tuan-tuan,
menyampaikan kebenaran. Saya nak landing tuan-tuan. Al-haqqu min rabbik. Sebab tu kalau kita sampai bulan Ramadan tuan-tuan, kita akan jumpa ayat Allah, apa ni yang dikatakan ayat Furqan. Furqan tu maksudnya ialah membezakan antara yang hak dan yang batil. Jadi akhirnya saya nak sebut tuan-tuan, benda yang hak tetap hak, benda yang batil tetap batil, kena asingkan. Dan bagaimana keberanian untuk menyatakan kebenaran, memerlukan sikap dalam mengemukakan pendapat pandangan kita berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan sirah perjuangan para sahabat Nabi. Bagaimana dikatakan Nabi terus sampai akhir hayat mengikuti beberapa perangan untuk menyatakan kebenaran. Jadi sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi seperti pemurah, bertanggungjawab, adil, amanah, sabar, lapang hati, pemaaf, rajin, kasih sayang, mesra, mengutamakan perdamaian, tawaduk, kesetiaan dan bagainya sebagai contoh untuk kita ikuti. Dan akhirnya marilah sama-sama menjadikan sebagai perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala tadi. Kenapa? Nabi telah pun tiada. Ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaumnya sendiri. Berat rasa olehnya penderitaannya yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Yang saya nak landing tuan-tuan, yang penting kita iman dan selamat. Selamat tadi mesti dah mati dalam agama Islam. Kalau kita buat maulid tuan-tuan, tak jaga keimanan, keselamatan kita, takut tak dapat. Bagi kita, Nabi penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka menjadi kenyataan kita, maka akhirnya hendaklah kita mendirikan semayang. Dan semayang yang sampai tahap dikatakan allazina hum fi solatihim khashi'un. Untuk maklumat dalam surah Al-Ankabut, saya ada buat nota sikit kat sini. Kita selalu dengar ayat ni, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tadi khutbah yang saya baca ini ayat akhir. Saya nak habiskan macam mana khutbah tadi. Tapi sebelum ayat wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun tu, ayatnya apa? Ustuma uhiya ilal kitab minal kitab wa aqimis solah. Bacakanlah Alkitab, Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Maksudnya kita kena jangan lekang dengan Quran. Baca Quran, tadarus, faham. Subhanallah. Itu pertama. Lepas tu wa aqimus solah. Kalau boleh jangan ada satu waktu pun tinggal. Dia kata dirikanlah solat. Bahawa inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita buat dalam tahap khusyuk tadi dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sebab tu orang yang bersemayang ni kehidupan dia mulia. Lepas tu wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan ketahuilah mengingati Allah. Yang maksud mengingati Allah tu solat tuan-tuan. Ialah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah lain. Allah mengetahui wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mudah-mudahan sedikit, banyak lagi sebenarnya, tapi dah penat saya. Tuan-tuan pun dah lama sangat. Cukuplah sekadar itu. Saya akhir dengan solat tadi. Kalau kita jaga solat tuan-tuan, kita orang yang best. Kita tak akan buat kerja dan munkar. Kalau nak gaduh pun, tak gaduh kita. Kalau kita salah pun cepat-cepat kita istighfar dan pemaaf. Dan kita betul-betul mengikuti bagaimana apa yang dicontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekali itu. Muharibun ampun dan maaf. Sebenarnya saya ikut apa yang tergambar dalam lubuk hati saya sampaikan. Banyak lagi sebenarnya
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sikit pada hari ini ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan muslimin muslimat. Yang baik datang dari Allah, kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita diridai Allah, dan dengan ada sikit peringatan kita ni dapat lagi teruskan perjuangan kita sebagaimana sampai akhir hayat kita dan menegakkan agama Allah, istiqamah lagi kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal walidina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wassallam bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salah.